Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama di surau kita berkumpul untuk kita sambung perkongsian kita daripada pentafsiran surah Al-Baqarah. Di mana pada banyak kuliah yang lalu kita masih membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Awal-awal dulu sehinggalah dia membina Kaabah, sehingga dia berdoa kepada Allah. Kemudian pada malam ini kita akan masuk lagi tentang Nabi Ibrahim. Itulah ayat yang seterusnya. Last hari itu ayat yang ke-130. Wa may yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang tak suka pada millah Ibrahim, agama Ibrahim, ya. Syariat Ibrahim, ajaran dibawa oleh Nabi Ibrahim, adalah orang yang membodohkan dirinya. Dan kami telah pilih Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat nanti ia tergolong di kalangan orang-orang yang soleh. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ya, solihin yakni orang-orang soleh. Baik, malam ini kita nak masuk ayat yang seterusnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika mana telah berkata kepadanya, yakni kepada Ibrahim, oleh Tuhannya, "Aslim, Islamlah kamu." Maka Ibrahim berkata, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku telah mengislamkan diriku untuk Tuhan sekalian alam. Ya. Jadi ayat ni Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala kata pada Nabi Ibrahim, "Aslim, Islamlah kamu." Apa maksud Islam? Serah diri. Ya, tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menerusi wahyu yang diturunkan kepadanya. Dia nabi kan. Jadi yang dia diwahyukan, ajaran yang turun melalui Allah Ta'ala itu atau daripada Allah itu, Allah Ta'ala suruh terima, taat, asli, ya. Aslim ni Islam lah. Islam tu daripada aslim lah. Aslama yuslimu Islam. Islam ni makna menyerah diri. Al-khudu' wal-dhul wal-istislam, serah diri, tunduk patuh, taat, itulah makna Islam, ya. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim patuhlah. Dan aku bagimu wahyu, bagimu ajaran, ya. Bagi kitab lah. Tak ada kitab lah. Nabi Ibrahim dia ada suhuf. Suhufu Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim dia ada suhuf, ya. Suhuf ni ialah helayan-helayan, ya. Macam mana tak tahulah kan. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa kan. Suhuf Ibrahim dan Musa. Mana Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dia ada suhuf, ya. Helayan-helayan, lembaran-lembaran, ya. Nabi Musa pun dapat sama juga. Cuma ulama kata suhuf Musa ialah Taurat. Dan sebahagian yang lain kata tak, suhuf lain, Taurat lain. Maknanya Nabi Musa dapat dua versi. Satu versi suhuf, satu versi kitab, yang ini Taurat, ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala suruh dia patuhlah Islam, taat.
Maka dia berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah patuh, aku telah taat, aku Islam li rabbil alamin, untuk Rabb, Tuhan. Alamin, sekalian alam. Ya. Alam, satu alam, alamin, sekalian alam. Nampak? Jadi Allah Ta'ala suruh Islam saja, aslim. Patut Nabi Musa cukup, dia kata aslam tu. Tapi tak, dia jawab aslam tu li rabbil alamin. Ya. Aku menyerah diri, patuh taat kepada atau untuk Tuhan sekalian alam. Allah lah. Mana dia jawab lebih. Ya. Itu satu, selain daripada pujian kepada Allah, ia juga pengakuan lah bahawa Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Ya. Macam ayat yang mula-mula kita belajar dululah. Ya, segu bertahun-tahun dulu, semasa kita belajar surah Al-Fatihah, ayat pertama tu lah, ataupun ayat kedua lah, bismillah pertama, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah kan saya dah jelaskan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mengakui Allah tu sebagai Rabbul Alamin ataupun Rabbil Alamin, itulah Tuhan sekalian alam. Rabb ni makna Tuhan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ya. Ilah pun Tuhan juga. Ya. Jadi bahasa Melayu ni, kalau Arabnya bunyi Rabb, yang mana dalam Quran disebut tak kurang daripada 978 kali, 978 times. Itu yang disebut dalam islamweb.net. Islamweb.net ni ialah laman fatwa lah, dan syarahan kitab-kitab agama yang diuruskan oleh unit Wakaf Qatar. Ya. Bawah Kementerian Agama dia ada unit wakaf. Unit wakaf yang selia laman web tu. Sebab tu banyak benda kalau kita type kat internet nak cari apa-apa isu lah, biasa yang naik Islam Web. Islam Web tu ya, web kota punya lah, tapi under unit wakaf. Ya. Kalau kita cek apa-apa kat internet kan, ya. Untuk kita rujuk lah ya. Ada masalah juga hari ni atau berguru dengan internet, dengan Google. Memang hari ni kita berguru dengan Google, berguru dengan internet. Ya. Tapi internet tu dia bukan buat diri sendiri, orang yang tulis. Of course lah, kalau satu-satu entiti yang berautoriti yang tulis, kita boleh rujuk lah. Kecuali lah yang tulis tu tak siapa-siapa kan, mungkin lah kita nak tengok juga. Tapi hatta lama web autoriti agama kita pun penuh dengan fatwa-fatwa agama, kita rujuk situ lah. Memang hari ni kita rujuk online, apa-apa banyak kita rujuk online kan. Okey je untuk rujukan lah. Untuk belajar, kita belajar Google, belajar juga kan. Ya. Rujuk-rujuk tu kita belajar lah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Melayu ni Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Betul tak? Sedangkan dalam bahasa Arab, Rabb dan ilah, walaupun dia merujuk kedua-duanya kepada Tuhan, tapi dia ada makna yang berbeza. Orang belajar bahasa Arab, dia tahulah, dia boleh tahu beza kat mana. Of course lah kalau dia belajar agama, kerana Rabb ada maksudnya, ilah ada maksudnya, tapi kedua-dua merujuk kepada Tuhan. Rabb ni merujuk kepada Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguruskan alam ini, yang begitu, yang begini. Kerja buat dia. Itu mana Rabb, Tuhan juga. Tapi dari sudut sifat-sifat yang begitu. Ya. Adapun ilah, Tuhan juga, tapi Tuhan yang hanya dia yang layak disembah. Dia ada beza sikit. Ya. Itu beza dia. Sebab itu daripada Rabb dikeluarkan oleh para ulama satu sifat Tuhan, dia panggil rububiyah. Tak rasa dengar rububiyah? Daripada Rabb dah tu.
Kita kalau terjemah Melayu, rububiyah ketuhanan juga. Daripada perkataan ilah dikeluarkan satu sifat Allah, itulah ataupun sifat Tuhan, uluhiyah. Daripada Rabb, rububiyah, daripada ilah, uluhiyah. Dua-dua kita terjemah Melayu ketuhanan. Sedangkan Rabb yang mana dikeluarkan daripadanya rububiyah, ketuhanan dari sudut yang saya sebut tadi lah. Seumpama kata Imam Al-Muqayyim rahimahullah, rububiyah yang diambil daripada perkataan Rabb. Maksudnya al-iqrarul jazim bi anna Allah huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa malikuhu wa raziquhu, ya, wa mudabbiruhu wal mutasarrifihi, sampai akhir. Panjanglah dia tulis tu dalam buku dia Madarijus Salikin, ya. Antara buku yang hebat jugalah yang kita rujuk. Dia ada hurai bab rububiyah uluhiyah, ya. Katanya rububiyah ni, ketuhanan-ketuhanan dari sudut yang saya sebut tadi, yang diambil dari perkataan Rabb ni ialah kita mengakui dengan jazam, betul-betul mengakui. Bukan mengaku main-main tak, tapi al-iqrarul jazim, betul-betul mengakui bahawasanya Allah Ta'ala itu Rabb kulli syai', khaliquhu, yang menciptakan. Rabb ni maknanya khaliquhu, yang menciptakan, ya, manusia lah dan makhluk-makhluknya ada. Waraziquhu, yang memberi rezeki, dan dia yang cipta, dia dah bagi rezeki. Mana ada Allah Ta'ala cipta, dia tak bagi rezeki? Dia bagi, tapi rezeki kena cari je lah. Betul tak? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila kamu dah habis sembahyang Jumaat, kata Allah, pergilah fantashiru fil ard, kamu ke bumi. Wabtaghu min fadlillah, kamu kena cari kelebihan Allah, yang ni rezeki, kata ahli tafsir. Rezeki memang kena cari. Ya. Kalau tak cari, tak ada kan. Ya. Kemudian ingatilah Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya, ya. Maksudnya yang memberi rezeki, ya. Khaliquhu wa raziquhu wa mudabbiruhu, yang menguruskan, ya, yang menguruskan langit bumi ini Allah saja. Kita urus juga, urus qadar tu je lah, tapi pengurus yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Wal mutasarrifihi, yang menguruskan tadi, kemudian yang mampu untuk melakukan apa saja padanya, Allah saja, ya. Itu mana rububiyah, ya. Tuhan juga, tapi dari sudut tu. Adapun uluhiyah, Tuhan juga, tapi Tuhan dari sudut kita kena sembah dia, ya. Tadi daripada Allah kepada kita, dia buatlah, dia bagi rezeki lah, dia itulah, dia inilah, rububiyah. Uluhiyah pula kita pada Allah, yang mana kita tak boleh sembah melainkan hanya Allah. Kita tak boleh minta melainkan hanya pada Allah. Kita tak boleh bergantung melainkan hanya pada Allah, ya. Kita tak boleh berdoa melainkan hanya pada Allah. Dan dalam hal yang lain lah, yang mana kalau kita buat kepada yang lain, dia jadi syirik, ya. Jadi rububiyah, uluhiyah, ya. Nak kena faham, ya. Dan rububiyah ni merujuk kepada hal yang lain lah, yang merujuk kepada Allah, hak buat pada kita, dia panggil sifat perbuatan, ya. Yang menghidupkan, yang mematikan, tu semua tu rububiyah lah, ya. Dan rububiyah ni tuan-tuan, bukan hanya pada kita lah, ya. Orang yang beriman, percaya Allah Ta'ala ni Rabb, ada rububiyah tu, dia menciptakan, menjadikan begitu ini. Tapi Allah Ta'ala cerita dalam Quran, orang-orang kufar terdahulu juga, of course lah, pada zaman Rasulullah SAW pun dia percaya benda yang sama. Rububiyah dia ada, dia percaya Tuhan tu Rabb. Di mana kalau kita tanya orang kafir pada zaman Rasulullah, siapa cipta awak? Dia takkan kata berhala dia sembah tu cipta dia, walaupun dia sembah siapa? Allah Ta'ala Uzza. Oh, hak cipta aku ni Allah Ta'ala Uzza. Tak ada, dia akan kata Allah juga. Siapa bagi rezeki kat awak? Walaupun dia sembah
berhala lain, kok ada lagi nama-nama berhala. Hubal pun berhala besar juga. Oh, hak bagi rezeki kat aku Hubal, tak ada. Dia akan kata Allah juga. Ya. Siapa yang menguruskan langit bumi ni? Itu kata berhala nak berjalan pun tak boleh, nak urus diri sendiri pun tak boleh. Kita yang buat dia. Takkan dia nak kata berhala tu yang buat kot? Tak, dia akan kata Allah. Dan Allah Ta'ala rekod banyak dalam Quran. Ya. Allah Ta'ala suruh tanya kafir begitu begini, tapi Allah Ta'ala beri jawapan. Ya, sebab tu ahli tafsir dan sebagai ulama kita kata memang orang kafir dia ada, dia percayalah dari sudut roh. Sebab itu pada zaman Rasulullah SAW, bukan mereka tak tahu Allah ni, mereka bukan tak ada idea tentang Allah. Kalau tidak, mana mungkin mereka pun letak nama Abdullah. Betul tak? Bapa Nabi nama Abdullah. Dan ada lagi Abdullah yang lain, Tuhan Allah, hamba Allah. Ya. Nabi pergi ke Madinah, oh ada lagi nama Abdullah bin Ubay, Rasul Munafikin. Ya. Kepala munafik nama Abdullah bin Ubay, Abdullah juga. Dia pun memang ada idea of Allah, dan dia tahu Allah lah yang maha berkuasa, Allah lah yang menciptakan, Allah itu. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi tanya mereka, kamu tak nak sembah Allah, ataupun kamu sembah Allah pada masa sama kamu sembah orang lain ke, pasal apa? Allah Ta'ala suruh tanya orang kafir. Nabi pun tanya. Nanti jap, saya ada baca tadi tafsir sikit. Surah Syura, surah Yunus 31. Nak tengok tapi ayat tu saya tak dapat. Mana muka surat ni? Halaman 208. Hujan kat luar. Sejuk ya. Saya kalau duduk surat ikhwan tu saya duduk kat luar. Duduk kat dalam beku. Sejuk. Ayat 31. Ni. Ya. Allah Ta'ala kata, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Ya. Ini bukti orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi confirm dia tahu Allah dan dia pun sembah Allah. Cuma dia sembah selain Allah tu, dia sembah juga yang lain. Ataupun dia kata Allah ada anak, Uzair. Of course lah, dia tidak bersyarat dengan syarat sebenar yang dibawa Nabi Musa AS. Dia pun buat syirik juga. Kristian ataupun Nasara, lagi-lagi dia buat syirik. Dia kata Isa anak Tuhan. Bahkan Isa tu Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan lah kan. Ya. Dia pun sembah Allah tapi mensyirikkan Allah. Sebab mensyirikkan Allah ni dia boleh jadi dua bentuk lah. Pertama, dia sembah Allah, pada masa sama dia sembah yang lain. Yang kedua, memang dia tak sembah Allah pun. Dia sembah yang lain terus. Macam Majusi kan, dia sembah yang lain terus. Ya. Kalau Yahudi Nasara, dia sembah Allah, dia sembah yang lain. Dan begitu juga dengan penyembah-penyembah berhala. Dia ada idea dan dia mengakui akan ketuhanan Allah dari sudut menciptakan, memberi rezeki dan seumpamanya. Tapi pada masa sama dia juga buatlah berhala tu. Sama ada dia mempercayai berhala itu juga Tuhan, tapi Tuhan kecil lah. Ataupun dia percaya berhala itu wakil Tuhan, penjaga-penjaga bumi. Pasal dia kata Tuhan duduk kat langit, orang lain ni Tuhan kat bumi. Ada juga begitu. Ya. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi tanya sahabat Nabi, nama dia Husain bin Khalid Al-Khuzai. Husain, berapa Tuhan kamu sembah? Dia kata 7. Wahid fis sama, 6 fil ard. Kalau orang Arab Quraisy, lagi banyak berhala beratus-ratus kan. Kat Kaabah saja katanya ada 300 digantung-gantung. Hak besar Allah Ta'ala Uzza, Hubal, dan ada beberapa yang lain. Hak lain kecil-kecil lah. Tapi Husain kata aku sembah 7 je Tuhan. Wahid fis sama, 1 di langit, 6 fil ard, 6 kat bumi. Ya.
Satu di langit tu Allah lah. 6 lagi hak lain. Ya. Jadi depa memang begitu ya. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Taala kata, wahai Muhammad, qul, katakan kepada mereka, mu tanya mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang beri rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Ya. Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang beri kamu pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Siapa yang menghidupkan yang mati, kemudian mematikan yang hidup? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang menguruskan langit bumi ni siapa? Allah Taala kata, fasayaqulunallah. Allah Taala suruh Nabi tanya, tapi Allah Taala dah beri jawapan. Mereka akan kata Allah. Faqul afala tattaqun. Maka kamu kata kepada mereka, bila dia jawab begitu, Allah Taala suruh tanya. Tak tahu lagi jawapan macam mana, tapi Allah Taala beritahu dah, mereka mesti jawab Allah punya. Ya. Maka kamu kata balik kepada mereka, afala tattaqun. Habis tu kenapa kamu tidak takut kepadanya? Kenapa kamu tidak bertakwa? Takwa mana takutlah, ya. Dah tahu dah Allah Taala mencipta, Allah Taala begitu, Allah Taala begini. Pasal apa kau duk sembah benda lain juga ni? Allah Taala tu tanya. Ya. Ini surah Yunus ayat 31. Kemudian dalam surah dia ada banyak, tapi saya nak baca 2 ayat je. Yang saya dah tengok tafsir tadi lah. Satu lagi surah Al-Mu'minun. Ayat 84. 342. 342. Mana muka surat? Ni. Kecil tulisan dia. Bukan spek aku tak nampak juga. 44. Ni dia. Ni dia. Ni pun sama juga. Allah Ta'ala suruh Nabi tanya mereka. Dan Allah Ta'ala beritahu awal-awal jawapan mereka apa. Ya. Qul limanil ardu wa ma fiha. Kamu tanya pokok tu, siapa yang memiliki bumi ini dan orang-orang yang ada padanya. In kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan berkata bagi Allah. Ya. Qul afala tazakkarun. Bila mereka jawab itu, kamu cakap pada mereka, habis itu kenapa kamu tidak mengambil pengajaran? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan kepada mereka, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakan kepada mereka, siapakah Tuhan langit yang 7 dan Tuhan arasy yang agung? Orang kafir dulu pun dia tahu ada arasy, tuan. Bukan dia tak tahu. Ya. Singgah sana Allah. Sayaquluna lillah, mereka akan kata untuk Allah. Yang ni Allah lah. Yang berkuasa. Qul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, habis itu kenapa kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, tanya mereka, di tangan siapakah seluruh kerajaan yang mana dia memberi pertolongan dan dia tidak diberi pertolongan. Jika kamu benar-benar mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan jawab untuk Allah. Qul fa anna tusharun, maka kamu kata kepada mereka, jadi kenapa kamu disihirkan? Ya. Ini juga Allah Ta'ala suruh tanya. Dan ada beberapa ayat yang lain yang menunjukkan bahawa orang-orang kufar pada zaman Rasulullah SAW juga mengakui akan ketuhanan ataupun rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau dia sembah selain Allah, tuhan-tuhan yang lain, mereka tetap percaya kepada Allah. The idea of Allah memang mereka ada, sebab tu nama Abdullah. Ya tak? Dan saya dulu pernah join, tuan-tuan, bukan kata zaman Nabi, sekarang bukan tuan-tuan yang non-Muslim. Betul tak? Allah. Agak-agak mereka tahu tak? Yahudi Nasara confirm mereka tahu. Ni bukan Yahudi Nasara ni. Ya. Orang Hindu, orang Buddha, agak-agak dia tahu tak? Dia tahu.
Dan saya personally pernah bertanya mereka. Saya dulu pernah join dakwah street dakwah. Kita kena tanya 3-4 soalan yang penting kepada mereka. Tanya soalan nombor 1, do you know Allah? Ataupun who is Allah? Nombor 2, do you know Muhammad? Ataupun who is Muhammad? Nombor 3, tanya do you know Quran? Ataupun what is Quran? Ya. Nombor 4, tanya what do you see ataupun what is your opinion about Islam and Muslims. 4 soalan tanya. Soalan nombor 1 kita tanya who is Allah ataupun do you know Allah. Mostly mereka jawab Allah is God. Dan tim yang lain kata ada juga mereka jawab Allah is our God. Ya. Tak ada orang kata Allah, I don't know Allah, tak ada. Mungkin ada lah, mungkin hok tak tahu tu memang tak tahu duduk dekat hutan mana, tak tahulah kan. Tapi mostly bila kita tanya non-Muslim, mereka boleh jawab gitu. Who is Allah? Do you know Allah? Allah is God. Ya, dia pun tahu. Alah, kita ada member pun macam tu juga kan. Saya belum ni tuan ada seorang India lah. Ya. Dia buat motor lah hujan macam ni ya. Saya masa tu lepas main syak, duduk lepak kat surau tepi-tepi macam tu kan. Surau pasal 4 kan macam ni juga, ada tepi ada apa dia panggil tu. Itulah pagar Musa Kelantan kata tu. Beranda tu kan, duduk kat beranda tepi surau. Tengok hujan-hujan kan. Ada seorang India dia naik motor. Mabuk-mabuk tuan. Lepas dia parking motor, dia jalan main ikut tepi surau pasal surau ada bumbung. Siapa tegur lah dia? Ya. Dari mana-mana balik kerja dia kata. Tak pernah sembang, tapi tahulah dia duduk kat situ juga, kat pelik saya tu kan. Saya pun cakap dia, you mabuk-mabuk naik motor bahaya, nanti accident tau. Dia jawab apa pada saya? Dia kata, apa mau takut? Kita ada Tuhan. Rupanya warna juga India ni kata. Saya pun saja nak tahu kan. Saya tanya dia, Tuhan mana? Ayah. Bukan ayah, ini Cina, ni India, dia kata ayah. Dia kata, awak tak tahu ke? Dia kata, Tuhan Allah lah. Tuhan Allah lah dia kata. Tak tahu tangan dia tunjuk begitu ke tidak, tapi dia kata Tuhan Allah lah. Saya pun kata kat dia, kalau awak tahu Tuhan Allah, pasal apa awak pergi sembah orang lain juga? Dia bercakap, shh, jangan cakap lah dia kata. Serius ni, tak tipu ya? Ada lagi saya sembang tu, tapi setakat tu je lah ya. Jadi dia percaya Tuhan Allah jaga dia. Tuhan Allah tu siapa? Tuhan Allah ni siapa? Allah lah. Kau ada Allah lain. Ataupun dalam istilah yang lebih sophisticated, dia kata Allah the supreme being. Memanglah dia sembah banyak Tuhan, tapi dia tetap percaya ada Tuhan yang betul-betul powerful punya, supreme being dia panggil, supreme being, the well-being God. Dia tahu. Saya pergi kursus 3 hari. 1 hari belajar agama Hindu, 1 hari belajar agama Buddha, 1 hari belajar agama Kristian di hotel di KL lah ya, anjuran kita lah ya. Memang the idea of Allah dia ada. Dia tahu ni ada Tuhan very powerful punya. Cuma isu dia buat benda lain lah, dia syirikkan Tuhan dengan cara yang lain ya? Dengan nyemuk selain daripada Allah ya? Jadi kita personally, pengalaman kita memang kita ada, of course lah pada zaman Rasulullah, dan Allah rekod dalam Quran, mereka mengakui ni Tuhan ya? Sebab itu sekadar mengakui Allah sebagai Tuhan tak jadi orang yang beriman. Betul tak? Aku percaya Allah Tuhan, tak beriman lagi. Mu kena percaya Allah sebagai Tuhan dan yang lain no Tuhan, baru jadi Muslim dan mukmin. La ilaha illallah. Kalau sekadar mempercayai Allah tu sebagai Tuhan, boleh jadi Muslim mukmin. Syahadah kita tak perlulah la ilaha illallah ya? Syahadah kita Allahu ilah, Allah Tuhan, cukup lah. God is Allah ataupun Allah is God. Tapi tak, no God but Allah ya. Tauhid ni maksudnya kita percaya Allah sebagai Tuhan dan kita tidak percaya yang lain sebagai Tuhan ya. Nampak? Itu beza dia. Dulu pun saya pernah tuan pergi, ni pengalaman peribadi lah, tuan-tuan pun ada juga kan.
Nak cerita mereka tahu dan mereka mengakuinya. Ya. Isu dia syirik, itu saja. Kereta rosak dekat Jalan Gerik tu apa panggil tu? Dekat-dekat nak sampai Gerik tu lah, daripada Jeli apa semua tu. Apa yang cantik tempat tu, apa nama tu? Kat puncak bukit Banjaran Titiwangsa tu apa nama? Tasik Banding. Lepas Tasik Banding, about 20 kilometers dekat dengan Gerik tu, kereta saya rosak tuan. Jadi terpaksalah ditowing. Maghrib sampai di Gerik, saya check in kat hotel. Hotel murah aja kan, pasal 3 family check in situ. Ada satu India, toki dia India, yang jaga pun India juga, tak silap saya. Tapi saya sembang dengan dia kan, sembang-sembang pasal Allah ni lah. Dia cakap sikit-sikit, pasal apa boleh sembang pasal Allah tu? Pasal sikit-sikit dia cakap Tuhan Allah, sikit-sikit Tuhan Allah. Saya pun tanya dia, Tuhan Allah ni siapa? Dia kata Allah lah. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Tuhan saya, Tuhan awak lah. Tahu pun. Ya. Apa? Allah lah tu, Tuhan Allah ni Allah lah. Ya. Jadi pengalaman kita berinteraksi dengan mereka, memang mereka ada the idea of Allah, dan benda ni maklum. Of course lah pada zaman Rasulullah, kerana Allah Ta'ala rekod dalam Quran di mana mereka mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dari sudut tu ada pengakuan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, betul tak? Jadi sebagai ulama kata orang kufar dahulu pun bertauhid, tapi sekadar rububiyah. Bertauhid ni maksudnya dia mengakui dah, ikrar bahawa Allah atau Tuhan tu the biggest God, supreme being, ataupun the most powerful God ni, dialah yang menciptakan dan seumpamanya. Cuma isu dia syirik, dia tak ada uluhiyah. Dia tidak menyembah Allah ataupun menyembah Allah, tapi pada masa sama menyembah yang lain. Of course lah mereka sembah Allah tidak dengan syariat yang diturunkan kepada mereka melalui nabi-nabi yang diutuskan. Of course pada zaman sekarang itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nak cerita makna Rabb, ya. Jadi kita sebelum dia sebut Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan, dia ada beza. Rabb rububiyah, Tuhan dari sudut menciptakan, memberi rezeki dan seumpamanya, yang mana bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam pun dia ada idea seumpama itu. Pada zaman Rasulullah ikut Quran, dan juga pada zaman kita ikut pengalaman peribadi kita, dan saya yakinlah kalau tuan-tuan tanya pun mereka pun akan cakap begitu. Masalahnya ialah dia tidak ada uluhiyah. Uluhiyah ni ilah juga, Tuhan juga, tapi dia sudut menyembah Allah, hanya Allah. Kalau rububiyah, Allah Ta'ala begitu dan begini, dia sudut perbuatan Allah tu sendiri. Adapun uluhiyah ialah ifradullah bil ibadah, ya. Melakukan penyembahan hanya pada Allah, ya. Itu beza dia, uluhiyah, rububiyah. Tapi dua-dua tu kalau kita tengok terjemahan Melayu, dia tulis dua-dua ketuhanan. Rububiyah pun ketuhanan, uluhiyah pun ketuhanan. Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Tapi dia ada beza. Rabb, Tuhan. Kepada kita lah, mana dia buat, dia itu, dia ini. Ilah, uluhiyah, kita kepada dia. Mana kita hanya perlu sembah, bergantung, minta, doa, ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beza lah, ya. Orang belajar akidah memang kita bezakan lah. Of course lah yang kita belajar bahasa Arab. Baik, InsyaAllah saya nak habiskan yang ni. Mana tadi? Okey. Jadi isqala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah Ta'ala berkata kepada mereka, Islamlah kamu ataupun taatlah kamu, maka dia berkata, aku telah taat, aku telah Islam untuk Tuhan sekalian alam, ya. Nampak? Dan Islam ni tuan-tuan, dia bukan hanya agama Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah dinul anbiya ikafah, agama para nabi-nabi yang terdahulu semua. Islam belaka, ya. Asas kepada keimanan, asas kepada peribadatan sama saja. Cuma yang berbeza ialah furuk-furuk syariah, itu bezalah. Sebab syariah ni dia tengok zaman dulu kan, tapi Nabi dulu pun dia semayang,
Cuma in detail bagaimana mereka sembahyang kita tak tahulah. Tapi of course lah, ada sujud, ada rokok, hak basic-basic sembahyang mereka ada. Cuma bacaan mungkin tak sama, sikit sebanyak ada tak sama. Kita ada puasa, mereka pun ada puasa. Ya, asas syariat semua sama. Akidah of course lah sama. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas orang terdahulu daripada kamu. Ya tak? Dan begitulah hak ehwal yang lain ya. Dan Islam ni sebenarnya ada 3 maksud, tapi mungkin saya akan huraikan pada waktu yang lain. Dia ada maksud yang khas, dia ada maksud yang umum, dia ada maksud yang lebih umum. Khas ni mana Islam ni agama Nabi Muhammad. Umum agama Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi terdahulu. Lebih umum lagi, Islam ni adalah agama seluruh makhluk. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afaghaira dinillah yabghuna walahu aslama ma fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Matahari Muslim kerana dia taat perintah Allah. Tak? Diikut je. Allah Ta'ala suruh naik ke timur, hari-hari naik ke timur. Ada dia naik ke barat ke, naik ke tenggara ke? Ada? Tak ada. Itu satu bentuk ketaatan sebenarnya. Sebab itu Islam ni dinul makhlukat. Islam ni adalah agama seluruh makhluk. Ya. Langit, bumi, bulan, bintang. Dia duduk dalam kerja dia masing-masing. Ya. Of course makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, ya. Manusia dengan jin ya. Allah Ta'ala bagi pilih. Mu nak taat kat aku ke? Tak nak taat. Hak lain semua taat pada Allah. Matahari taat pada Allah, bulan taat pada Allah, angin taat pada Allah. Sebab tu benda-benda seumpama ni minta pada Allah. Ada buat benda merepek. Tak? Kita nak kenduri esok lusa ni. Kemah dah pasang ni musim hujan. Pergi lempar penyapu atas bumbu. Lagi teruk tuan, lepas seluar dalam. Pandai ustaz buat cerita. Ada orang cerita dengan saya. Pasal dia tanya ustaz lain, saya ada kat situ. Dia kata di kampung dia kalau tak nak bagi hujan, dia kata pokok ni lepas seluar dalam. Betul tak ustaz? Saya dengar betul ke dia ni buat cerita ke apa. Mana tahu betul. Oh, pelik-pelik. Kan? Doa lah, main ajak ke apa kan. Minta pada Tuhan. Pasal hujan ni makhluk Allah, dia betul-betul taat pada taat Allah. Ya tak? Allah Ta'ala tak bagi dia turun, dia tak turun. Ya. Sebab tu ada riwayat yang sahih asal Bukhari atau Muslim, dalam Riyadhus Shalihin pun tuan-tuan belajar. Ya tak? Hujan tu diturun pada tanah orang yang suka infak. Sehingga Nabi pergi cari hujan ni pasal apa turun situ. Tengok ada seorang petani. Hujan ni dia turun-turun tuan. Allah Ta'ala buat jadual dah dia, mu turun sini, mu turun sini. Dia ikut je. Of course ada malaikat yang menyelenggara. Ya. Satu kisah tu, malaikat kata pada awan tu, iski hadikata fulan, kamu kena turun pada taman kawan ni, pada kebun kawan ni. Dia pun turun. Nabi dengar suara tu dan Nabi tengok hujan turun. Pelik ni. Nabi pergi cari. Cari-cari ada seorang petani. Nabi pun kata kat dia, tadi aku dengar malaikat suruh hujan turun tempat kamu. Ya tak? Hujan dengar perintah malaikat. Pasal malaikat bawa perintah Allah. Ya. Dia pun tanya. Nabi pun jawab. Orang tu pun jawab. Dia kata, setakat aku tahulah benda baik yang aku buat ni, hasil taman aku ni atau kebun aku ni aku bagi 3. 1/3 untuk ahli keluargaku, hidup dia lah, makan, minum apa semua. 1/3 lagi untuk guna sebagai modal, nak usahakan balik. Yalah, nak tanam baru nak modal balik kan. Mana untuk, 1 untuk aku dan keluargaku, 1 lagi untuk perusahaanku, pertanian aku ni, 1 lagi aku infak. Sebab tu kalau dapat pendapatan kita bagi 3, the best. 1 untuk keperluan kita, 1 untuk pekerjaan kita, 1 lagi infak. Kalau boleh lah. Macam yang dia buat. Sehingga hujan turun di tempatnya. Rezeki tak putus kan. Ya tak? Ya. Jadi, ya, ada zikir tolak hujan. Oh, pelik zikir tolak hujan. Baca surah sekian, tunjuk ke atas. Niat tolak hujan. Tak ada niat tolak hujan. Tak ada zikir tolak hujan. Minta dengan Allah, kerana yang menguruskan, mentadbir alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Jadi dia kata Rabbil Alamin, ya, Rabb kepada seluruh alam ini, yang menciptakan alam ni. Nampak? Jadi Allah Taala beritahu. Kemudian Allah Taala sebut lagi wasabiha Ibrahim banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mana saya akan hurai pada sesi yang lalu lah. Sesi yang akan datang. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub ketika dia nak mati, dia berpesan atau bertanya kepada keluarganya. Berpesanlah. Dia kata Allah Ta'ala telah memilih bagi kamu agama ini, maka jangan kamu mati, melainkan kamu mati sebagai seorang yang Islam. Ya. Pasal ialah anak Nabi kan, dia beriman. Pasal bapak dia pun Nabi. Jadi kamu dah dipilih oleh Allah ni, dapat agama ni. Dan bapak kamu pun Nabi. Jadi jangan kamu mati, kamu kena jaga. Ini pesan dia lah dalam bab wasiat. Tapi dia panggil wasiat agama. Wasiat ni ada dua dalam syarak. Satu wasiat harta, satu wasiat agama. Wasiat harta sunat, wasiat agama wajib. Ya. Tu khutbah Jumaat tu, ittaqullah. Salah satu rukun Jumaat ialah khatib mesti berwasiat takwa kepada jemaah. Kalau tak sebut hak tu tak sah Jumaat. Tu panggil wasiat agama. Dalam setengah keadaan dia wajib. Adapun wasiat harta dia sunat. Tapi kalau wasiat hak lain dia tak wajib lah. Ya. Kita pun kena wasiat juga anak kita. Ayah kalau mati, kamu jaga semayang kena bagi tahu tu. Ya. Hak lain-lain pandai-pandai dia lah. Tapi hak penting-penting. Ya. Saya dua je. Jangan syirik, semayang. Hak lain dia pandai-pandai. Ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya dah jelaskan maksud Rabb di situ, dan Islam, ya. Dan saya akan hurailah sikit sebanyak tentang wasiat agama, dan saya boleh selit tentang wasiat harta, insyaAllah ta'ala. Ada nak tanya apa tak? 40 minit boleh stop. Ada nak tanya apa tak? Bismillah. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita setakat ini dulu. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang baik daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi dan mengambil manfaat sikit sebanyak pada malam ini. Aku Luqul Hazar, Sazimali Walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi.